Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pada pagi ini muka surat 30, iaitu kekotoran hati. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kita memastikan kejayaan kita menjaga anggota tubuh kita daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, merangkumi 7 anggota, iaitu mata, tangan, mata, telinga, lidah, perut, faraj atau kemaluan, tangan serta kaki. Rahsianya ialah berada pada hati. Karena disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, segala perlakuan anggota 7 ini semuanya merupakan percikan daripada hati. Maka kalau kita dapat menjaga hati kita, maka perbuatan-perbuatan kita juga akan menjadi baik ataupun elok secara langsung. Kemudian dalam menjaga hati ini, perlulah kita memahami tentang hati. Yang di antaranya ialah perkara yang boleh mengotorkan hati. Kalau hati kita kotor, maka akan terjelmalah pada anggota tubuh ataupun pada perbuatan-perbuatan yang lahir daripada tubuh badan kita, daripada anggota 7 kita tadi, berpunca daripada hati kita yang kotor ataupun hati kita yang tidak bersih. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, "I'lam anna sifatul madmumati fil qalbi kathiratun." Ketahuilah bahawa sifat-sifat tercela di dalam hati itu banyak. Wa tariqu tathhirul qalb min razailiha tawilatun. Jalan menyucikannya dari kekotoran juga panjang. Maknanya proses itu berterusan. Dia tidak akan berhenti pada satu titik. Sebaliknya perlu proses yang panjang, proses yang berterusan. Cara mengobatinya juga rumit. Namun ilmu dan amalan tentangnya telah lenyap sama sekali, kerana kealpaan makhluk tentang jiwa mereka dan kesibukan mereka dengan hiasan-hiasan dunia. Jadi oleh kerana makhluk ini, kita lah sentiasa sibuk dengan dunia, maka sebab itu kita tidak memberi penumpuan kepada hati. Sekaligus kita terlepas pandang keadaan hati kita sama ada baik ataupun tidak baik, sama ada masih dibelenggu oleh sifat-sifat hati yang kotor ataupun tidak. Ini jelas daripada Al-Quran sendiri. Dalam surah Al-A'la, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflaha man tazakka, sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan jiwanya. Menyucikan jiwa, kata Imam Ghazali, masuk dalam pengertiannya adalah menyucikan hati. Wa dzakara isma rabbi fasalla, dan dia mengingati Tuhannya lalu mengerjakan salat. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala sebut, bal tu'thirun al-hayatad dunia, namun sayangnya kamu melebihkan kehidupan dunia.
Jadi orang yang melebihkan kehidupan dunia dari akhirat, dia tak akan ambil peduli tentang penyucian, tentang tazkiyah. Itu menyebabkan hatinya dibiarkan kotor. Walau kenapa, kata Imam Ghazali, aku telah menguraikan keseluruhan tentang penyakit-penyakit hati ini, perkara yang boleh binasakan hati, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam sukuan Al-Muhlikat, Rubu'ul Muhlikat. Kitab Ihya Ulumuddin dibagikan kepada 4 bahagian. Rubu'ul ibadat, satu suku yang berkait dengan ibadat. Kemudian Rubu'ul adat, 1/4 itu satu suku yang berkait dengan kehidupan harian. Kemudian diikuti dengan Rubu'ul al-muhlikat, suku yang berkait dengan perkara yang binasakan hati. Dan diakhiri dengan Rubu'ul munjiat, suku yang berkait dengan perkara yang menyelamatkan hati khususnya. Jadi setiap suku ni ada 10 bab. 10. Jadi keseluruhan tajuk dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 40. Dan perkara yang binasakan hati ada 10. Jadi kata dia, untuk lebih lanjut boleh rujuk dalam kitab Ihya Ulumuddin. Namun ada 3 ibu yang bagi kekotoran hati ini. Ada 3 ibu. Kata dia, walakinna nuhadziruka. Di sini aku ingin memperingatkan kamu 3 sifat yang merupakan ibu bagi segala kekotoran hati yang lain, iaitu wahyal hasadu wa riya' wal ujub, iaitu hasad, riya' dan juga ujub. Hasad, riya' dan juga ujub. Hasad ini iaitu iri hati, melihat nikmat atau kelebihan yang dikurniakan Allah kepada orang lain. Orang yang hasad ini, walaupun dia hasad itu pada makhluk, tapi lahir daripada hati yang tidak redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang redha dengan pemberian Allah, dia tidak akan iri hati, kan dia tahu bahasanya apa yang ada pada orang lain itu adalah kurniaan Allah. Datang daripada Tuhan, Rabb yang dia kenal, yang dia beribadat kepada Rabb itu. Jadi dia akan redha. Jadi orang yang berhasad dengki ni dia tidak redha dengan, dia hanya redha kalau Allah Taala bagi dekat dia. Kalau Allah Taala bagi pada orang lain, dia tidak redha. Yang keduanya riya'. Riya' ini menunjuk. Dia lahir daripada hati yang tidak ikhlas, hati yang tidak mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid. Jadi riya' ini adalah syirik dalam amalan, dan syirik dalam niat. Yang ketiga ujub. Ujub iaitu dia berasa kagum dengan diri sendiri. Dia berasa kagum dengan diri sendiri. Ujub. Heran melihat kelebihan diri. Maka bersungguh-sungguhlah menyucikan hati kamu darinya. Jika kau mampu mengatasinya, nescaya kamu mengetahui cara berjaga-jaga dari yang selebihnya. Dari 10. Dan keseluruhannya disebut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ataupun yang lebih ringkas dari Ihya, iaitu Al-Arba'in fi Usuluddin. 40 asas agama Imam Ghazali. Kita yang masyhur juga. Alhamdulillah, Al-Arba'in fi Usuluddin selesai dibaca di surau Al-Imam Syafi'i Tamanjali 4 tahun. Jadi kita baca di situ 4 tahun kuliah subuh. Dan sebelum itu Mukhtasar Ihya Ulumuddin 4 tahun juga. Mukhtasar Ihya Ulumuddin.
Selesai 4 tahun juga lebih kurang. Dan sekarang ni di surau yang sama, setiap pagi, setiap subuh kita membaca Jawahir Quran. Imam Al-Ghazali juga. Kitab Jawahir Quran Imam Al-Ghazali juga. Jika kamu lemah dari mengatasinya, maka kamu akan lebih lemah dalam menghadapi yang lain-lain. Wala tadhunnu annaka taslamu biniyatin salihatin fi ta'allumil ilm. Jangan kau menyangka bahawa kamu telah selamat dari penyakit-penyakit hati dengan semata-mata ada niat yang baik dalam hatimu ketika menuntut ilmu. Jadi nak bersihkan daripada penyakit-penyakit hati ini tak cukup dengan belajar saja. Dia mesti ada mujahadah. Mujahadah yang berterusan. Sedang dalam hati masih ada sekalipun sekelumit sifat hasad, riak dan ujub. Jadi walaupun ada sekelumit, sedikit sifat hasad, riak dan ujub ni, kita tak akan selamat. Walaupun kita hebat menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu. Namun pada macam sama, kita tidak menjaga hati, tidak berusaha untuk membuang daripada hati kita sifat-sifat ini, kita tak akan selamat. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Salasun muhlikatun, syuhul muta'un, wa hawa muttaba'un, wa i'jabul mar'i binafsih. 3 perkara yang binasakan, kata Nabi SAW. Sifat bakhil yang dipatuhi, syuhul muta'. Sifat bakhil yang dituruti. Mana manusia itu dia menjadi hamba kepada sifat bakhil, sehingga dia takut untuk bersedekah dan mengeluarkan zakat terutamanya. Takut untuk membantu orang lain, takut untuk menjamu makan, kerana takut, dia panggil takut miskin. Yang kedua, keinginan nafsu yang dituruti. Kerana dia hidup dengan nafsu. Dan yang ketiga, ta'jubnya seseorang dengan diri sendiri. Ta'jubnya seseorang dengan diri sendiri. Seumpama Qarun. Innama utituhu. Kata dia, sesungguhnya kekayaan yang diberikan kepada aku ini adalah daripada ilmuku. Dia ta'jub dengan ilmu dia sendiri. Daripada pengetahuan, daripada kepandaian yang dikurniakan Allah kepada aku. Hadis ini, tuan-tuan sekalian, Salasun muhlikat ini ada dalam kitab Al-Jam' As-Saghir Imam As-Suyuti rahimahullah, di mana ada 4 semualah, 4 sebuah 3. Dalam hadis itu Nabi menyebutkan salasun munjiat, salasun kafarat, 3 perkara yang menghapuskan dosa, 3 perkara yang menyelamatkan, 3 perkara yang binasakan, dan 3 perkara yang mengangkat darjat. Itu dalam ujian Al-Saghir. Tak sempat merujuk, tapi kalau tidak silapnya dalam kitab Al-Saghir, Imam As-Suyuti menyatakan hadisnya adalah hadis yang hasan ataupun hadis yang sahih. Jadi tuan-tuan sekalian boleh
Tengok hadis ni dalam Jami' Shaghir. Hadis nombor 373,472. Hadis Imam At-Tabrani daripada Ibnu Umar. Ini hadis Imam At-Tabrani daripada Ibnu Umar. Hadis ini kalau ikut apa yang disebut oleh Imam Suyuti, darjatnya adalah dhaif. Tapi dalam kitab Sirajul Munir, fi tartib ahadis sahih al-Jami' Shaghir, dalam kitab ini disebutkan hadis itu adalah hadis yang sahih. Ini Sirajul Munir ini adalah dia daripada hadis-hadis daripada Jami' Shaghir. Disusun semula mengikut, kalau Imam Suyuti kita asal disusun ikut abjad, hadis yang mula daripada alif, diikuti ba, sa, jim dan sebagainya. Tapi dalam Sirajul Munir dia susun mengikut tajuk, susun mengikut tajuk. Dan dalam kitab ini disebut hadis ini adalah hadis yang sahih. Itu maknanya tahqiq, semakan semula lah oleh para muhaddisin. Kemudian sambung lagi, cinta dunia benih kerosakan hati. Jadi punca lah benih, maknanya kerosakan hati ini tumbuh daripada sifat cintakan dunia. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa'lam an hadhihi al-khisal al-thalath min ummahati khaba'ithil qalb wa laha mawrasun wahid wa huwa hubbud dunya, wa lidzalika qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ketahuilah bahawa tiga kekotoran hati tadi benihnya adalah sama, iaitu cintakan dunia. Karena itu Nabi SAW bersabda, cintakan dunia merupakan pangkal bagi semua dosa. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia merupakan pangkal bagi semua dosa. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi dari Al-Hasan Al-Basri dalam kitab Syu'abil Iman. Hadis mursal, kerana Imam Hasan Basri dia tak pernah jumpa Nabi. Jadi dia hanya berjumpa dengan sahabat-sahabat. Jadi bila tabi'in meriwayatkan hadis dengan menyandarkan terus pada Nabi, maka hadis itu menjadi mursal. Menurut Imam Al-Munawi dalam Fadhul Qadir ini syarah kepada Jami' Shaghir Imam Suyuti tadi ni. Kata dia, isnad Imam Al-Baihaqi kepada Hasan Basri itu Hasan. Isnad dia Hasan, cuma mursal. Kerana Imam Hasan Basri dia tak sebut sahabat yang menjadi orang tengah antara dia dengan Rasulullah. Marasil, kata dia, marasil ada mursal dari Imam Al-Hasan, dipuji oleh Imam Ibn Al-Madini mengikut yang disebut oleh Ibn Hajar. Mana hadis sahih lah. Kerana orang tabi'in yang besar seperti Hasan Basri, Sa'id bin Jubair dan sebagainya ini, memang pertemuan mereka dengan sahabat-sahabat itu kuat dan mereka juga siqah. Jadi bila mereka menyandarkan suatu hadis kepada Nabi SAW, maka memang dipastikan bahasanya mereka mengambilnya daripada sahabat, walaupun mereka tidak menyebutkan sahabat yang mana satu. Jadi hadis ini wallahu a'lam berdasarkan pada Imam Al-Munawi dan Fadhul Qadir adalah hadis yang hasan lah, hadis yang baik. Cinta dunia merupakan pangkal bagi semua dosa. Jadi bagaimana seharusnya dunia dijalani? Apa sikap kita dengan dunia? Wa ma'ahadha, kata Imam Ghazali, walaupun dunia merupakan benih bagi kerosakan hati, dunia mazra'atun al-akhirah, namun pada masa yang sama dunia ini merupakan ladang ke akhirat. Jadi kita tak boleh anti dunia, kerana dunia ni tempat kita perlu bercucuk tanam untuk persiapan akhirat. Maka kata Imam Ghazali, faman akhadha min ad-dunya biqadri darurah liyasta'ina biha 'ala al-akhirah
فالدنيا مزرعته ومن أراد الدنيا ليتنعم بها فالدنيا مهلكته. Kata Imam Ghazali, siapa mengambil dari dunia hanya sekadar keperluan untuk membantunya mencapai tujuan akhirat, maka dunia merupakan ladang akhiratnya. Sesiapa mengingini dunia semata-mata untuk berseronok dengannya, maka dunia merupakan tempat yang binasakan baginya. Jadi tak boleh berlebih-lebihan lah dengan dunia ini. Pertama sekali sehingga masuk dalam daerah yang dilarang oleh syarak. Hadi nabdatu yasiratun, itulah intisari ilmu ketakwaan zahir. Maknanya ketakwaan, ilmu macam mana untuk kita mentaati Allah dan juga untuk menjaga diri daripada maksiat kepada Allah. Itu diistilah kalimah Al-Ghazali, dia panggil zahirul ilmu taqwa. Kan di sana ada ketakwaan yang batin. Ketakwaan yang batin. Jadi dia menjaga zahir taqwa, iaitu dengan kita beribadat kepada Allah, mentaati Allah, menjaga anggota tujuh kita daripada maksiat. Ini akan membawa kita kepada ketakwaan yang batin. Ketakwaan hati. Ketakwaan jiwa. Sehinggalah kita dapat menghadap Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang bersih, dan sehinggalah jiwa kita ini menjadi jiwa yang mutmainnah, nafsul mutmainnah. Jadi perkataan nafs dalam Quran tak boleh kita terjemahkan nafsu. Kan nafsu dalam Quran ini digunakan bahasa hawa ataupun asyahwat. Jadi kita terjemahkan jiwa, jiwa raga. Jiwa raga, raga itu tubuh, jiwa. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan jiwa yang mutmainnah, yang teguh, yang tetap dalam iman, dalam kesalihan, dalam ketakwaan. Jiwa itulah yang akan dijemput oleh Allah, berada dalam kelompok hamba-hambanya, dan seterusnya dijemput untuk masuk dalam syurga. Dan diungkap juga dengan qalbin salim, hati yang bersih. Dan juga diungkapkan dengan al-qalbul munib, hati yang sentiasa nak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diungkapkan juga dengan hati yang lapang. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ketakwaan batin. So, kita sedang menuju ke situlah, ketakwaan yang batin, jiwa yang tenang, hati yang sejahtera, jiwa yang lapang, jiwa yang terbuka untuk dimasuki oleh nur ataupun cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kamu telah mengamalkannya, ilmu permulaan, ilmu ketakwaan zahir ini, kata Imam Ghazali, adalah ilmu permulaan bagi jalan hidayah, yakni yang buka jalan kepada penghujung hidayah, iaitu ketakwaan batin atau hati. Apabila kamu telah mengamalkannya bagi dirimu dan jiwamu dapat menurutimu, mana jiwa kita ni dapat ikut kita lah, kita nak bertakwa, dan jiwa kita ni akur dengan kehendak kita, hendaklah kamu lanjutkan pula dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin, untuk kamu mengetahui bagaimana pula caranya untuk sampai kepada takwa yang batin. Jadi kata Imam Ghazali, dia hanya sesuai dengan kitab dia ni, dia bagi nama Bidayah itu Hidayah. Jadi dia hanya mengatur kita ibadat kita, bagaimana nak mengelakkan maksiat, bagaimana nak jaga hati daripada sifat-sifat keji yang induk tadi ni. 3 yang induk diikuti 1 benih yang ibu, iaitu cintakan dunia. Tapi nak lebih lanjut untuk kita meneroka sampai kepada ketakwaan batin. Takwa yang batin itu, kata dia, perlu baca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa'idha amarta bitaqwa batin qalbak. Bila telah engkau imarahkan batin hatimu dengan takwa, ketika itu akan tersingkaplah hijab di antaramu dan Tuhanmu. Akan terdedah kepadamu cahaya-cahaya makrifah.
Ini yang dimaksudkan dengan ilmu al-mukasyafah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Setelah kita melalui ilmu muamalah. Jadi ilmu muamalah dalam kitab Ihya Ulumuddin maka diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah ini dengan ilmu taqwa yang zahir. Ilmu ibadat dan juga ilmu menjaga tubuh daripada maksiat. Itu ilmu muamalah, diungkapkan ilmu muamalah dalam Ihya Ulumuddin dengan merangkumi ilmu muamalah dan Ihya Ulumuddin merangkumi dua. Ibadat ada 10 tajuk dan juga ilmu adat dia panggil. Ilmu tentang hal ehwal kehidupan seharian. Ilmu nikah kahwin, ilmu jual beli, ilmu tentang pakaian, ilmu tentang itu 10, 20 bab. 10 ibadat, 10 adat, 10 ilmu tentang keduniaan, urusan keduniaan seharian kita. Itu ilmu amalat. Jaga yang tu akan bawa kita kepada ketakwaan batin, mana terjaga hati, jaga ibadat, jaga anggota daripada maksiat. Pastikan jual beli kita bebas daripada riba, bebas daripada mengambil hak orang lain dan sebagainya. Itu juga hubungan suami isteri dijaga. Kemudian cara kita berpakaian halal, makan pun halal dan sebagainya akan bawa kita kepada ketakwaan batin, kebersihan hati dan seterusnya Allah Ta'ala akan buka kepada kita cahaya-cahaya makrifah. Yang terpancar dari hatimu mata air hikmah. Nyata bagimu segala rahsia alam mulk dan alam malakut. Alam mulk itu kerajaan bawah, kerajaan dunia ni lah. Dan alam malakut itu kerajaan langit, malaikat. Dan akan dipermudahkan untukmu memperolehi ilmu-ilmu akhirat yang dipandang rendah oleh orang-orang yang mengagungkan ilmu baru. Maksud Imam Ghazali ilmu baru itu ilmu khilafiyah dan perdebatan. Itu ilmu baru, mana ilmu yang datang kemudian, yang menjadi gah zaman-zaman kemudian. Zaman Nabi, zaman sahabat-sahabat, mereka tak minat ilmu itu. Mereka minat dengan ilmu mengenal Allah, mengenal agama, mengenal Rasul, ilmu akhirat. Jadi mutaakhir saja orang berminat dengan ilmu khilafiyah, ilmu perdebatan ini kata Imam Ghazali. Yang diistilahkan oleh Imam Ghazali dengan ilmu baru. Al-ulum al-muhdasah allati, ilmu baru di zaman ini yang pada zaman sahabat dan tabi'in tidak pernah disebut pun. Kemudian selesai dua tajuk yang menjadi trust atau yang menjadi fokus dalam kitab ini, iaitu dipanggil ketaatan, kemudian menjauhi maksiat. Dua. Yang masuk yang ketiga iaitu cabang yang ketiga iaitu adab pergaulan. Adab pergaulan. Untuk kita menjaga hak Allah Ta'ala juga hak sama makhluk. Yang ini tentu bersihan perlu masa juga untuk kita baca dan insya-Allah yang ini akan menjadi kuliah last kita lah bagi siri-siri pembacaan kitab intisari dari kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. InsyaAllah tuan-tuan sekalian dan akan cuba untuk printkan kitab intisari ini. Tapi oleh sebab dia nipis 41 muka surat. Nipis lah. Jadi agak nipis ni printing dia nak kenal, dia hanya boleh buat center pin dari buku tu agak tak elok lah. Dia akan cuba buat untuk perfect binding. Dia kena 60 muka surat kata. Jadi dia akan gabungkan dengan kitab satu lagi yang kita pernah baca juga dalam bentuk daurah, iaitu Intisari Tasawuf oleh Imam Dumyati. Dalam 20 muka surat jadi 60. Dan combine kan dua-dua kitab ini, dua-dua kitab tasawuf ini. Ataupun kalau nak tahu yang satu lagi mungkin Intisari tentang hati
daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kita komen 3 ni yang akan keluarkan. Jadi tuan-tuan yang biasa mengaji ni kalau nak naskah itu kena bagi alamat lah. Kena bagi alamat. Dan insyaAllah kos buku ni insyaAllah biasanya dalam RM10 lah. Biasanya nak print tu dalam RM10. RM10 tu biasanya begitulah kalau buku dalam 60-80 muka surat. Dan kos untuk anak post itu dalam RM5. Dan buka ni untuk yang kita mengaji sini lah. Bagi tuan-tuan yang biasa yang mengikuti pengajian ni untuk menyimpan buku untuk menyemak balik. Nanti tunggulah nanti akan print insyaAllah. Jadi tuan-tuan sekalian boleh bagi alamat. Bagi alamat dalam grup ilmu dan ulama untuk anda postkan insyaAllah. Jadi kita tinggal lagi pertemuan kita, satu lagi pertemuan untuk kita selesaikan kitab ni insyaAllah. Mungkin besok hari Jumaat, mungkin besok lah insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah.